Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ustaz akan mengajar tajuk Agung dan Mulianya Tuhanku. Agung dan Mulianya Tuhanku. Bila kita tengok tajuk ini, apa yang cuba diterangkan di dalam tajuk ini? Mari kita sama-sama lihat apa yang cuba diterangkan di dalam tajuk ini. Baik, dua perkataan di sini yang cuba diterangkan di dalam tajuk ini, iaitulah perkataan yang pertama, iaitulah perkataan Al-Azim. Kita lihat apa maksud Al-Azim ini. Al-Azim bererti Maha Agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Al-Azim ini Maha Agung, Maha Hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak ada siapa-siapa makhluk, tak ada mana-mana makhluk yang dapat menandingi kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat perkataan yang kedua, iaitulah Al-Hamid. Al-Hamid maksudnya ataupun artinya Maha Terpuji. Al-Hamid bererti Maha Terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Terpuji, telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Allah Ta'ala sangat layak dipuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Terpuji, yang kita sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahawa perkataan yang pertama Al-Azim dan perkataan yang kedua itulah Al-Hamid, Maha Terpuji. Al-Azim, Maha Agung dan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat muka surat yang seterusnya. Dalil. Kita lihat dalil naqli nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Dalil naqli nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kita tengok yang pertama. Mari sama-sama kita lihat yang pertama. Apa yang ditulis? Ustaz, sungguh hebat rekaan saintis di pameran ini. Kita lihat dialog di antara seorang ustaz dan juga seorang murid. Ustaz, sungguh hebat rekaan saintis di pameran ini. Anak murid dia tanya, maknanya anak murid dia sebut kepada ustaz dia, rekaan pada pameran tu yang direka oleh saintis adalah rekaan yang hebat. Dia kata kepada ustaznya. Lalu apa ustaz dia kata? Walaupun rekaan saintis ini hebat, tetapi sebenarnya ciptaan Allah lebih hebat. Dengan nikmat akal yang diberi, mereka mampu mereka pelbagai rekaan. Maknanya Allah lagi hebat daripada saintis tadi. Allah lagi hebat daripada saintis tadi. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta saintis tadi, sehinggakan mereka ni boleh jadi hebat. Itu kata ustaz tu kepada muridnya tadi. Kita lihat yang ketiga. Apa yang muridnya sebut kepada ustaz tadi? Wah, sungguh Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, selayaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji. Sungguh Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya muridnya tadi puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ni hebat daripada makhluk
yang diciptakannya. Maknanya Allah Ta'ala ini selayaknya dipuji. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini hebat daripada makhluk. Apa kata ustaznya pula? Benar. Oleh itu setiap Muslim wajib beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Wajib bagi kita kena beriman kepada nama Allah Al-Azim dan juga Al-Hamid. Nama Allah ini banyak. 99 nama Allah. Semua nama Allah kita boleh berzikir dengan menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apa nama Allah? Al-Hamid, Al-Azim, macam-macam lagi. Dan seterusnya, apa soalan yang diberikan oleh anak murid ni kepada ustaz ni? Apakah dalil nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Dia tanya kepada ustaz ni. Apa dalil nama Allah ini Al-Azim dan juga Al-Hamid? Dalil ni maknanya apa? Dalil ni maknanya bukti. Maknanya bukti. Apa bukti Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Al-Azim dan juga Al-Hamid? Nama Allah ini Al-Azim dan juga Al-Hamid. Baik. Kita lihat muka surat seterusnya. Apa dalil, apa bukti nama Allah ini Al-Azim dan juga Al-Hamid? Baik. Apa dalil? Dalil yang pertama, dalil nama Allah Al-Azim ialah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Maksudnya, dan dia maha tinggi, maha agung. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Ali itu tinggi, Al-Azim itu maha agung. Dalil nama Allah Al-Hamid pula, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Hud. Di dalam surah Hud, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ayat 73. Tadi surah Al-Baqarah ayat 255. Itu dalil nama Allah Al-Azim. Ini dalil nama Allah Al-Hamid, surah Hud ayat 73. Apa firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu Hamidum Majid. Maksudnya, sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Itu dalilnya, itu bukti. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Bukti nama Allah Al-Azim dan juga Al-Hamid. Itu bukti. Baik. Kita lihat seterusnya. Kita lihat yang seterusnya, iaitu kepentingan kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan juga Al-Hamid. Apa kepentingannya? Yang pertama, sentiasa merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sentiasa kita rasa keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam diri kita tu tak ada siapa-siapa, tak ada makhluk yang dapat menandingi keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan juga Al-Hamid itu dapat membentuk peribadi dan akhlak kita sebagai seorang Islam yang mempunyai akhlak dan juga peribadi yang mulia. Yang ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Apabila kita mendapat satu-satu nikmat itu, kita tahu nikmat itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada makhluk. Maka kita akan ucapkan syukur dan juga kita akan berterima kasih. Kita pandai berterima kasih kepada manusia dan kita bersyukur kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia mulia. Kita usaha, kita baiki diri kita untuk menjadi seorang manusia yang mulia, yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelum ni kita dah baik dah, kita nak jadi manusia yang lebih baik, kita usaha, kita perbaiki diri kita. Yang kelima, melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong. Kita rendah diri dan juga jangan sombong. Apa kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita? Kita ni seorang yang pandai ke? Kita seorang yang kaya ke? Kita tetap merendah diri. Sebab apa? Kita tahu ada yang lebih kaya, ada yang lebih pandai, ada yang lebih daripada apa yang kita miliki. Yang keenam, selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut Subhanallah, Maha Suci Allah, Subhanallah, Subhanallah, ataupun Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok sedikit tazkirah di bawah tu. Sedikit tazkirah. Kita lihat tazkirah. Apa yang disebut di bawah tu. Mari kita amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud ada dua kalimah yang ringan di lisan, di lidah. Ada dua kalimah yang ringan pada lidah, yang senang kita sebut, namun berat di timbangan pahala. Apabila masuk pada timbangan pahala, yakni mizan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia jadi berat. Pada lidah dia ringan. Dan kedua-duanya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu ucapan Subhanallah, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih, dan Subhanallahil azim. Boleh menjadi zikir bagi seseorang. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Itu senang kita sebut, tapi dia menjadi keberatan di dalam mizan, iaitu timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muka surat yang seterusnya. Kita lihat bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim. Bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Apa buktinya? Kita lihat. Kita sebut aja, kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, tapi mesti dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan kita. Tengok yang pertama, saya seorang Muslim yang taat. Taat macam mana? Yang pertama, melakukan amal soleh. Yang kedua, menjauhi maksiat. Kita berbuat baik, kita buat amal soleh, benda yang Allah Ta'ala suka. Yang kedua, kita jauhi benda maksiat, benda yang syaitan suka, benda yang nafsu suka. Itu bukti kita ini beriman kepada nama Allah Al-Azim dan juga Al-Hamid. Yang kedua, saya sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud? Yang pertama, meyakini semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan. Kita yakin bahawa apa yang Allah Ta'ala tentukan di dalam kehidupan kita, kita yakin tak ada siapa-siapa yang merancang untuk kita, iaitu semua dalam perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berusaha dengan tekun untuk berjaya. Kita kena usahalah. Kita nak berjaya, kita kena usaha. Kita tak boleh duduk saja ataupun duduk berdiam diri. Sebab apa? Kejayaan itu tidak datang bergolek. Kejayaan itu tak datang bergolek. Itu sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kita beriman dengan
nama Allah Al-Azim dan juga Al-Hamid. Seterusnya kita lihat yang ketiga. Saya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya mengagungkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa-siapa yang dapat menandingi kehebatan Allah Taala. Yang kedua, menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Apa nikmat yang kita dapat? Kita dapat motor ke, kita dapat kereta ke, kita dapat rumah ke, kita dapat barang yang cantik ke, maknanya kita gunakan dengan sebaik-baiknya ke jalan yang Allah suka. Yang ketiga, sentiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kita puji Allah Subhanahu wa taala. Tanda apa? Kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan juga Al-Hamid. Kita syukur dengan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita. Baik. Seterusnya, kita bolehlah melakukan latihan-latihan yang berkaitan dengan nama Allah Al-Azim dan juga Al-Hamid. Mudah-mudahan apa yang Ustaz terangkan pada video kali ini dapat memberi kefahaman kepada pelajar-pelajar sekalian, terutamanya pelajar tahun 4. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu yang kita dapat, insya-Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.